Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga kemboja ditanam orang di tepi halaman. Hati yang mulia, tajuk cerita. Mari bersama kita dengarkan. Hakim merupakan seorang pelajar istimewa di dalam kelas 5 Mawar. Dia dilahirkan dengan kaki kiri yang tidak sempurna. Hakim terpaksa menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan. Dia tidak dapat bermain dan berlari seperti kanak-kanak yang lain. Namun begitu, Hakim tidak pernah menyesali keadaan dirinya. Malah, dia bersyukur kerana masih dikurniakan akal fikiran yang normal. Walaupun Hakim agak pendiam, tetapi dia seorang pelajar yang cemerlang di dalam pelajarannya. Dia juga suka membantu pelajar-pelajar lain menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran yang tidak difahami mereka. Guru-guru juga sayang akan Hakim dan sentiasa mengambil berat mengenai dirinya. Walau bagaimanapun, tidak semua pelajar dapat menerima Hakim. Ada segelintir yang berasa tidak senang akan kehadiran Hakim di sekolah itu. Mereka menganggap Hakim tidak sempurna dan tidak setaraf untuk berkawan dan belajar bersama-sama mereka. Salah seorang pelajar tersebut ialah Amir. Amir belajar di kelas yang sama dengan Hakim, tetapi dia tidak mahu berbaik-baik dengan Hakim. Dia tidak suka berkawan dengan Hakim yang tidak sempurna seperti dirinya. Dia memandang rendah terhadap Hakim. Amir dan beberapa orang rakannya sering mengejek dan mempersendakan Hakim. Mereka memberi pelbagai gelaran yang tidak baik kepada Hakim, seperti si cacat lah, si tempang lah dan sebagainya. Mereka menjadikan kecacatan Hakim sebagai bahan usikan tanpa memikirkan perasaan Hakim. Kadang-kala Amir bertindak lebih jauh dengan menuduh Hakim melakukan kesalahan yang tidak dilakukannya. Amir juga menghasut pelajar-pelajar lain agar menyisihkan Hakim. Walaupun hatinya terluka, Hakim tetap mampu bersabar dengan cemuhan dan ejekan Amir dan rakan-rakannya. Malah, apa yang dilaluinya itu menjadikan dia seorang yang matang dan tabah. Hakim menganggap semua itu adalah sebahagian daripada ujian Allah terhadap dirinya. Hakim berazam untuk belajar bersungguh-sungguh bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun yang bakal tiba tidak lama lagi. Dia ingin membuktikan kepada masyarakat bahawa dia juga boleh berjaya seperti pelajar-pelajar lain yang sempurna. Dia tidak mahu menjadikan kekurangan dirinya sebagai alasan untuk tidak menempa kejayaan. Petang itu, hujan turun agak lebat. Hakim baru pulang dari sekolah selepas menduduki kertas ujian terakhirnya. Dia melindungi badannya dengan baju hujan yang sering dibawa bersamanya di dalam beg. Hakim berjalan berhati-hati dengan bantuan tongkatnya. Keadaan jalan agak licin ketika itu. Ketika Hakim berjalan menyusuri tepi sebuah longkang besar, Hakim terdengar orang meminta tolong. Hakim mengamati suara tersebut dan cuba mencari arah datangnya suara itu. Dengan berhati-hati, dia segera pergi ke arah suara itu. Hakim terkejut apabila mendapati Amir sedang berpaut pada tebing longkang besar itu. Dia sedang berusaha menyelamatkan dirinya daripada dihanyutkan oleh arus deras air longkang tersebut. Hakim memandang sekeliling untuk meminta bantuan. Namun, tiada siapa di situ. Semasa sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Amir,
Hakim terpandang tongkatnya. Tanpa membuang masa, dia menghulurkan tongkatnya kepada Amir. Dia menggunakan sepenuh tenaga untuk menarik Amir dari dalam longkang tersebut. Setelah mencuba sedaya upaya, akhirnya Hakim berjaya menyelamatkan Amir. Amir berterima kasih kepada Hakim. Dia sempat menceritakan bahawa dia telah tergelincir ketika cuba melompat menyeberangi longkang itu. Amir berasa malu kerana memperkecilkan Hakim selama ini. Dia menyesali sikapnya itu dan meminta maaf daripada Hakim. Amir berjanji tidak akan mengulangi sikapnya itu. Dia akan menghormati setiap orang tanpa mengira taraf dan rupa. Kini Amir sedar bahawa kesempurnaan dan kemuliaan seseorang itu terletak pada hati. Begitulah kawan-kawan, seseorang yang mempunyai hati yang mulia tidak akan menyimpan dendam terhadap orang lain. Kejahatan yang diberi dibalas dengan kebaikan. Kemaafan diberi tanpa diminta. Banyak pengajaran yang boleh diambil daripada cerita ini. Antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kerana sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Kedua, janganlah kita suka menghina dan memandang rendah terhadap orang lain kerana segala kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Ketiga, kita hendaklah sentiasa memaafkan orang lain kerana itulah tanda kemuliaan hati dan ketinggian iman kita. Dari Rokan ke Indiragiri, terlihat murai bertenggek di dahan. Ayuh rakan, kita isafi. Segala kesempurnaan milik Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.